Unit 3, Misi Mulia, Standard Pembelajaran 1.1.3. Kemahiran mendengar dan bertutur. Adik-adik boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan tahun 4 pada muka surat 12. Jom belajar Bahasa Melayu tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan. Tema 1, Harmoni Sentiasa. Unit 3, Misi Mulia. Adik-adik boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan tahun 4 pada muka surat 12. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar untuk kali ini ialah 1.1, iaitu mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Seterusnya, standard pembelajaran yang kita akan belajar untuk kali ini ialah kandungan asas yang terkandung dalam dokumen penjajaran kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan tahun 4 versi 2.0, iaitu 1.1.3, iaitu mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis. Apakah yang dimaksudkan dengan kritis? Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, kritis bermaksud kita menimbang terlebih dahulu baik buruk. Maksudnya, sebelum kita memberikan respon terhadap soalan yang ditanya, kita fikir dahulu apakah yang sepatutnya diresponkan. Itu yang dimaksudkan dengan kritis. Seterusnya, objektif pembelajaran kita yang kita perlu capai dalam pembelajaran untuk kali ini ialah dapat melakukan aktiviti main peranan watak-watak yang terdapat dalam dialog dengan memberikan respon yang betul terhadap soalan. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran untuk kali ini, suka saya nak ingatkan, nak ulang kaji semula dengan adik-adik sekalian mengenai ayat tanya. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, ayat tanya terbahagi ataupun mengandungi dua. Yang pertama, ayat tanya dengan kata tanya. Contoh kata tanya, apa, siapa, bagaimana, mengapa. Dan ayat tanya yang kedua, ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi dalam ayat tanya tanpa kata tanya, intonasi yang memainkan peranan penting. Baiklah, kita teruskan dahulu dengan pembelajaran kita untuk kali ini. Baiklah, ayat tanya untuk pengetahuan anda semua digunakan untuk bertanya tentang benda, binatang, orang, tempat, keadaan, masa dan sebab. Baiklah, di sini saya memfokuskan dua kata tanya sahaja. Sebab untuk pembelajaran kita berdasarkan buku teks pada muka surat 12, kita hanya lihat dua kata tanya, iaitu mengapa dan bagaimana. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab? Contoh, ayat contoh yang boleh diberi yang menggunakan kata tanya mengapa. Mengapakah
kamu menangis? Jadi, itu bermaksud menanyakan sebab. Sebab-sebabnya mungkin saya menangis kerana terjatuh. Saya menangis kerana kehilangan buku. Itu mungkin sebab-sebab yang boleh diberikan. Baiklah, seterusnya, kata tanya yang kedua yang kita nak lihat untuk kali ini ialah bagaimana. Baiklah adik-adik semua, bagaimana digunakan untuk menanyakan? Yang pertama, keadaan. Yang kedua, cara. Yang ketiga, proses. Ayat contoh yang menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimanakah keadaan ibu kamu? Jadi itu menanyakan keadaan. Ibu saya dalam keadaan sihat. Contoh jawapan yang boleh diberikan. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kamu boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada muka surat 12, iaitu tajuk kecil kita Rela Berbakti. Baiklah, jangan lupa rujuk buku teks pada muka surat ini ya. Baik, kita lihat dalam gambar di bahagian bawah, iaitu pada soalan yang belum ada respon. Ini contoh respon yang kita boleh berikan berdasarkan soalan tersebut. Soalannya berbunyi, mengapakah mereka bekerjasama mengubah suai kenderaan itu? Jadi, saya minta kamu murid-murid salin jawapan ini. Kenapa? Nanti kita akan buat aktiviti main peranan yang memerlukan kamu menggunakan jawapan ini. Jadi saya minta kamu salin sama ada dalam buku maupun menggunakan kertas. Baiklah, jawapan yang kita boleh berikan. Mereka bekerjasama mengubah suai kenderaan itu kerana mahu membantu orang kelainan upaya, iaitu OKU. Baiklah, seterusnya soalan yang kedua yang menggunakan kata tanya bagaimana. Soalannya, bagaimanakah kenderaan yang diubah suai itu dapat membantu orang kurang upaya? Baiklah, jawapan yang kita boleh berikan, orang kelainan upaya yang berkerusi roda akan mudah untuk masuk dan keluar dari kenderaan yang diubah suai itu. Jadi, jawapan ini juga saya minta adik-adik sekalian salin kerana kita akan guna semasa aktiviti main peranan sebentar sahaja lagi. Seterusnya, jom kita lakukan aktiviti main peranan. Jadi kalau adik-adik mengikuti kelas bersama dengan guru dalam Google Meet ataupun mungkin juga ada yang mengikuti kelas secara live YouTube, kamu boleh melakukan aktiviti main peranan. Kalau secara live YouTube, murid-murid yang masuk ke studio bolehlah melakukan aktiviti main peranan. Jika tidak, memang tak dapat. Lebih senang dilakukan secara ataupun menggunakan Google Meet. Baiklah. Jadi aktiviti main peranan ini memerlukan 3 orang untuk menjadi watak kepada kanak-kanak tersebut, iaitu 3 orang kanak-kanak lelaki. Baik, untuk gambar di atas, kita lihat dialog satu persatu. Soalan yang pertama yang ditanyakan oleh kanak-kanak yang berbaju hijau, mengapakah mereka bergotong royong membina laluan khas itu? Jadi ada rakan yang menjawab, mereka mahu memudahkan pergerakan orang kurang upaya.
Seterusnya, soalan yang ditanyakan oleh kanak-kanak yang berbaju biru. Bagaimanakah laluan khas itu dapat membantu orang kurang upaya? Seterusnya, jawapan ataupun respon yang diberikan juga oleh rakan yang sama, iaitu yang berbaju oranye. Laluan khas itu dapat memudahkan pergerakan kerana laluan itu tidak bertangga. Jadi ingat, kamu semua boleh lakukan aktiviti ini apabila dalam kelas secara Google Meet, ataupun kalau akan datang boleh dilakukan secara bersemuka. Gambar yang kedua yang di bahagian bawah, kita lihat aktiviti atau gambar ini juga memerlukan 3 orang watak, iaitu kanak-kanak yang berbaju oranye, berbaju biru dan berbaju hijau. Baiklah, soalan yang pertama. Bagaimanakah kenderaan, minta maaf, soalan yang pertama, mengapakah mereka bekerjasama mengubah suai kenderaan itu? Jadi, respon yang boleh diberikan terhadap soalan ini, mereka bekerjasama mengubah suai kenderaan itu kerana mahu membantu orang kelainan upaya. Seterusnya, soalan kedua, bagaimanakah kenderaan yang diubah suai itu dapat membantu orang kurang upaya? Jadi respon yang kamu boleh berikan, iaitu semasa melakukan aktiviti main peranan ini, orang kelainan upaya yang berkerusi roda akan mudah untuk masuk dan keluar dari kenderaan yang diubah suai itu. Jadi, kalau kamu lihat dalam soalan tadi, disebut orang kurang upaya atau OKU. Jawapan yang diberikan orang kelainan upaya, OKU juga. Jadi, tidak ada masalah. Kita faham Jadi, OKU orang kurang upaya ataupun OKU orang kelainan upaya, kita merujuk orang yang sama. Jadi, tidak ada masalah. Jikalau boleh, disebut orang kelainan upaya. Nampak seperti lebih sopan. Jadi, di sini saya ada sertakan kod QR ke pautan kuis agar dapat menguji sejauh mana pemahaman anda dalam pembelajaran kali ini. Jadi adik-adik bolehlah mengimbas kod QR ini untuk ke pautan kuis tersebut. Jawablah kuis ini dengan sebaik mungkin agar dapat menguji sejauh mana penguasaan dalam pembelajaran kali ini. Jadi setakat ini sahaja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Saya harapkan agar kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekian, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.